mesti tak pandai jaga pasangan ni, sebab tu tak dapat lahirkan anak. Saya sampai satu stage saya tak boleh terima kalau orang tu hamil, saya tak nak dengar. Secara keseluruhan, suami menyumbangkan kepada masalah kesuburan secara keseluruhan dalam 50%. Sebagai seorang manusia, pastinya kita akan melalui setiap fasa kehidupan bermula daripada kita dilahirkan sehinggalah kita menjejakkan kaki ke universiti. Tak cukup dengan itu, kita akan berjumpa dan bercinta bersama dengan pasangan dan kita juga akan melangkah ke alam perkahwinan. Tetapi bila kita bercakap mengenai perkahwinan, pastinya setiap pasangan yang telah pun melalui gerbang perkahwinan teringin untuk mendapatkan ataupun memperolehi cahaya mata. Tetapi prosesnya ada kalanya tidak mudah bagi sesetengah pasangan dan juga ada yang masih lagi mencuba pelbagai kaedah demi rawatan dan juga pelbagai aplikasi tradisional semata-mata untuk memperoleh cahaya mata. Masih lagi tidak mendapatkan sebarang rezeki. Dalam perihal ini, anda rasa siapa yang akan dibebankan ataupun seringkali dipersalahkan? Pastinya adalah kaum wanita. Itu adalah di antara jawapan yang seringkali kita akan dengarkan dan kita juga bercakap mengenai wanita yang seringkali menjadi mangsa. Antaranya, kaum keluarga pasti mempersoalkan, bila lah kau ni nak mengandung-ngandung ni? Cubalah jaga sikit bahagian dalaman awak tu. Ni mesti tak pandai jaga pasangan ni, sebab tu tak dapat lahirkan anak. Kan? Itu adalah di antara situasi ataupun drama-drama yang sering kali kita lihat ataupun tonton di kaca televisyen. Dan bila bercakap mengenai persepsi masyarakat, isteri dia boleh mengandung lah tu. Adalah tu problem. Suami dia pasang orang lain lah tu. Dan dalam topik kita pada hari ini, Borak Bibir Merah siri ke-11, kita akan membincangkan tentang tajuk tak ada anak, jangan salahkan isteri dia. Bertemankan saya Fiza Frizi dalam Borak Bibir Merah. Dan kita juga akan bersama dengan Suraya Burhan, seorang penyampai radio, seorang pengacara, seorang yang cukup hebat sekali dekat dalam industri seni. Okey. Apa khabar? Baik Fiza. Okey. Dan kita juga bersama dengan Dr. T. Komati, Ketua Unit Fertility, Bahagian Reproduksi Manusia, Lembaga Pendudukan dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Okey, dekat dalam Borak Bibir Merah ni pastinya setiap persoalan kita ditanyakan oleh para penonton dan ada juga yang akan ditanyakan daripada persepsi masyarakat ataupun dari sudut wanita sendiri. Jadi kita akan mulakan dengan Dr. Komati. Dan bila kita bercakap mengenai persepsi masyarakat, kebanyakan daripada kita yang tidak mempunyai zuriat, pasangan yang seringkali dikatakan tidak memperoleh rezeki, ada persepsi negatif. Mungkin Dr. Komati boleh kongsikan mengenai komen ni. Ya. Kita tahu untuk bagi pasangan yang mempunyai masalah untuk mendapatkan zuriat, memang sehingga sekarang pun dalam masyarakat kita ada persepsi negatif, terutamanya terhadap isteri, wanita. Ingin saya terangkan di sini bahawa sebelum mendapat zuriat, ada beberapa perkara atau beberapa proses yang terpaksa berlaku ya. Sebelum mendapatkan zuriat, ada beberapa proses yang mesti berlaku sebelum pasangan itu boleh mendapat zuriat. Iaitu daripada, jika kita lihat model ni ya, ini adalah organ reproduktif. So bermula daripada pematangan telur pada wanita. Lepas tu telur tu kena pecah, itu kita panggil ovulasi dan masuk ke tube fallopian. Dan selepas itu pula, ini kita panggil masa telur tu berada pada tube fallopian, waktu ni kita panggil waktu subuh. Masa tu hubungan seksual mesti berlaku pada waktu subuh itu. Sperma pula setelah masuk, dia kena masuk ke tube fallopian dan senyawakan telur tu. Telur tu selepas disenyawakan, mestilah turun ke rahim dan penempelan pada rahim perlu berlaku dan berlakulah pembesaran janin dan seterusnya kelahiran berlaku. Jika kita lihat daripada semua proses ni, dua daripada proses itu sahaja yang melibatkan suami secara langsung, iaitu hubungan seksual dan sperma. So memang tidak hairanlah masyarakat secara amnya akan anggapkan bahawa kalau pasangan itu tidak mempunyai anak, maka mestilah masalahnya pada isteri. Tapi ini adalah satu persepsi yang salah, tanggapan yang salah. Sebab untuk telur berubah jadi janin, telur itu mestilah disenyawakan
oleh sperma. Oleh Baru sperma yang sihat. sihat. Yang bagus, kualiti dia kan doktor. So barulah telur itu bertukar nama jadi janin. Inilah dia topik kita, tak ada anak jangan salahkan isteri je. Kita akan kupas. Bukannya kita nak menyalahkan kaum lelaki, tidak. Kita akan cuba untuk mencari penyelesaian bagaimanakah untuk mengubah persepsi negatif kepada kaum wanita ni dapat ditukarkan kepada cara yang lebih baik supaya kedua-duanya akan berjumpa dengan penyelesaian untuk mendapatkan zuriat. Dan sekarang ini bersama dengan kita adalah Suraya. Kita Ya, tahu saya. bahawa Suraya telah pun bergelar sebagai ibu baru-baru ini. Ah. Tetapi selepas 6 tahun berusaha untuk mendapatkan zuriat, mungkin boleh kongsikan apakah di antara fasa-fasa yang dilalui oleh Suraya ketika mengharungi 6 tahun tersebut sebelum mendapatkan cahaya mata. Silakan Suraya. Okey. Saya berkahwin pada tahun 2013. Jadi 2013 April, kalau ikutkan pada Januari 2014 saya dah sebab saya kahwin pada usia 30 tahun. Jadi untuk wanita doktor dia bukan 20-an lah. So orang kata time ni you kena cepat-cepat untuk dapat baby. So saya ambil pendekatan yang cepat, iaitu saya terus jumpa dengan pakar untuk cek kesuburan. Tapi bukan saya saja, pergi dengan husband. So kita cek masa tu okey. So bila okey kita just normal je lah ikut apa doktor kata. Cuma ketika itu saya ada sedikit problem. Waktu tu saya punya rahim tu terbalik. Jadi saya buat satu laparoskopi and then dah okey. So selalunya doktor kata selepas pembedahan tu lebih mudah untuk hamil. So lepas tu tak ada apa-apa. Okay, lepas 2014 tidak ada apa-apa. 2015 tu kita cuba IUI. Okay, saya buat IUI. Pun tak ada apa-apa juga. Maksudnya tiada hasil. Jadi waktu tu biasalah Dr. Fiza kan, bila kita melalui proses usaha dan bila tiada orang kata tak ada sukses, tak berjaya, kita dah try macam-macam. Kita punya emosi kita down, kita frust tu saya rasa normal. Semua wanita pun menghadapi masalah yang sama seperti saya lah. So bila kita frust tu macam okay lah, tak nak buat apa-apa. Lantaklah. So kita just kerja macam biasa. So after a while tu of course persoalan-persoalan yang ditanya macam parents semua okey, parents-in-law okey, adik-beradik semua okey. Orang luar lah yang keep on asking macam oh you patut try ni, you patut try ni. And yang betul-betul trigger tu bila ada dua adik ipar yang berkahwin dalam waktu terdekat ketika itu pada tahun 2018 kot. Dan kedua-duanya hamil. Jadi waktu itu dia macam okey, adik-beradik suami ada 7. So kalau ikutkan semua dah ada anak kecuali kami. So masa tu saya macam tersentak. Of course maksudnya kita je lah yang tidak menyumbang kepada cucu untuk in-law lah. Sebab belah saya yang adik-beradik saya 4 orang. So yang berkahwin hanya saya dan abang. So abang dah ada 2 orang anak. So yang tak kahwin tu tak kisahlah kan. Ni yang semua orang dah kahwin. So kita tak kahwin lagi ni kita akan stres lah macam kenapa masih belum. So waktu tu saya sampai satu stage saya tak boleh terima kalau orang tu hamil, saya tak nak dengar. Kalau saya macam, okay, saya akan ignore. Dia sampai stage macam tu. So, saya sekali lagi jumpa doktor pada tahun lepas. Masih ingat bulan puasa saya jumpa. So, doktor tu sarankan kepada saya lah dan juga suami, kita ada ambil beberapa suplemen. So, kita start lah ada buat macam jaga pemakanan and usaha at the same time. Dan lepas raya tu, saya conceive. So masa tu macam percaya tak percaya jugalah. Dan soalan kepada Dr. Kometi juga, bila kita bercakap mengenai kes yang sukar untuk kita mendapatkan zuriat, ada di antara kita yang hanya menyalahkan isteri sahaja ataupun menyalahkan kaum wanita. Mungkin Dr. Kometi sendiri boleh ceritakan daripada kes kendalian doktor, berapakah sebenarnya nisbah untuk lelaki juga mempunyai masalah kesuburan yang mungkin boleh dijelaskan? Okey, kalau kita lihat secara global, masalah mendapatkan zuriat ataupun subfertility lah adalah sekitar 15%. Di Malaysia, peratusan ini telah meningkat ya daripada 6.9% pada tahun 2004 ke 8.6% pada tahun 2014. Dan sekarang saya rasa kalau kita unjurkan dia lebih kurang 10%. Dan secara amnya kita kata masalah kesuburan yang disebabkan oleh faktor suami sahaja adalah sekitar 30%, faktor isteri sahaja sekitar 30%, faktor di mana kedua-dua suami dan isteri mempunyai masalah adalah 30% dan selebihnya 10% adalah masalah di mana faktor penyebab tidak dikenal pasti dengan tepat, tapi mungkin ada kaitan dengan faktor stres ataupun faktor timing di mana waktu hubungan seksual tidak kena dengan waktu subuh dan sebagainya. Tetapi ada kajian baru-baru ini yang menunjukkan bahawa secara keseluruhan
suami menyumbangkan kepada masalah kesuburan secara keseluruhan dalam 50%. Daripada data LPPKN juga kami dapati bagi 10 tahun, iaitu daripada 2010 sehingga 2019. Data kami menunjukkan bahawa daripada kesemua ujian analisa air mani yang kami lakukan di LPPKN, 60% daripada ujian itu adalah abnormal, tak normal. Okey. So, mungkin kita boleh tahu apakah di antara puncanya, adakah disebabkan lifestyle, aktiviti merokok ke, makanan segera ke, ataupun mungkin Ya. Faktor suami ni ada banyak faktor yang boleh menyumbangkan kepada masalah sperma ataupun masalah kurang subur ni. Salah satunya mungkin masalah hubungan seksual itu sendiri. Contohnya kurang nafsu seks. Sebab ramai klien saya yang mengatakan bahawa sebulan sekali mengadakan hubungan seksual. Mungkin bila ditanya kenapa, dia kata letih, busy, tak ada mood, busy dan sebagainya. Ataupun mungkin ada masalah pada penghasilan sperma ataupun fungsi sperma itu sendiri disebabkan oleh masalah genetik ataupun penyakit-penyakit tertentu seperti kencing manis ataupun jangkitan kuman ataupun masalah seperti salur darah berpintal, kita panggil varicocele. Ataupun mungkin tak ada problem dengan sperma tapi mungkin masalah untuk menyampaikan sperma itu ke organ reproduktif wanita. Contohnya sekiranya suami itu mengalami masalah seperti mati pucuk macam erectile dysfunction, sebab ereksi adalah penting untuk hubungan seksual, ataupun mungkin berlaku masalah seperti ejakulasi pramatang ataupun ejakulasi ke dalam pundi kencing suami. Itu adalah di antara punca yang begitu banyak ya. Saya sampai dah imagine dah macam mana tu, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Dan saya pasti rata-rata penonton Borak Bibir Merah juga merasakan bahawa okey, itu adalah di antara punca bagi ketidaksuburan bagi kaum lelaki. Bagaimana pula bagi kaum wanita? Apakah di antara punca-puncanya? Kadang-kadang bila kita bercakap mengenai kaum wanita ni, kebanyakan daripada kita tidak menghisap rokok ataupun vaping dan sebagainya. Kita masih lagi menjalankan aktiviti yang secara sihat, makan ular, makan suplemen. Mungkin ada punca-punca tertentu yang menyebabkan ketidaksuburan bagi kaum wanita. Okey. Di antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan masalah kesuburan pada wanita, sekali lagi mungkin ada masalah pada hubungan seksual itu sendiri. Contohnya kita panggil vaginismus iaitu ketegangan pada otot pelvis wanita yang berlaku secara voluntary disebabkan oleh rasa takut atau segan. So saya pernah ada klien yang dah berkahwin 15 tahun berjumpa saya untuk mendapatkan rawatan, tapi isteri tu masih anak dara lagi. Masih nervous lagi. So hubungan seksual yang normal tak pernah berlaku. So bila ditanya problem vaginismus, ketegangan otot, sakit. So hubungan seksual yang normal tak pernah berlaku dalam masa 15 tahun tu. Selain daripada tu mungkin ada masalah pada ovulasi disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Ini very common. Mungkin disebabkan oleh keadaan-keadaan seperti sindrom ovary polycystic. Ataupun mungkin disebabkan oleh penyakit-penyakit seperti penyakit thyroid, penyakit yang berkaitan dengan hormon prolaktin dan sebagainya. Jadi saya merasakan bahawa apabila kita mendengar punca-punca tersebut daripada ketidaksuburan daripada kaum lelaki ataupun kaum wanita, bagi saya cara untuk mengesan masalah kesuburan adalah berjumpa dengan pakar dan juga untuk anda mendapat tahu apakah di antara masalah ketidaksuburan tersebut. Dan mungkin kita terus bertanyakan kepada Suraya lah kan, mungkin pernah tak sampai timbul satu isu di mana mungkin sebelum ini tak pernah mendapatkan cahaya mata, tak pernah hamil pun sebelum melalui fasa tersebut, sampai anda merasakan bahawa kita sama-sama tak pernah duduk sekali untuk berbincang. Ada tak antara isu-isu yang tak dibangkitkan yang mungkin tak dikongsikan bersama dengan orang lain? Suami lah ya? Yes, dengan suami. Tak ada sebab saya bersyukur sebab saya dapat suami yang sangat terbuka dalam bab anak. Sebab ya macam doktor kata, kita untuk dapat anak ni perlukan suami dan juga isteri. Jadi bukan saja untuk hubungan seksual tapi untuk communication pun kita kena jelas. Okey, kita nak anak, jadi apa yang perlu kita buat bila kata yang normal seperti yang sepatutnya untuk kita peroleh anak tu
belum berjaya, jadi benda-benda lain apa lagi yang patut kita buat next. Maksudnya kalau kita perlu jumpa doktor, fine, kita jumpa doktor. Cuma masalah selepas saya hamil, memang ramai orang bertanyakanlah di Instagram dan sebagainya, tanya macam mana hamil, semua excited apa yang produk saya ambil semua. Jadi saya tak boleh kata produk A atau produk B yang saya ambil yang berjaya, sebab saya mencuba banyak kan. Cuma saya katakan untuk pemeriksaan, saya perhatikan ya doktor dan juga Fiza, ramai di antara pasangan yang dah berkahwin sekarang, perempuan je yang pergi buat check up. Lelaki mungkin mengambil benda ni tak berapa serius. Macam doktor kata, mungkin mereka rasa penyumbangan mereka hanya untuk dalam bentuk sperma kan. Jadi isteri lah pergi dulu, sebab isteri yang banyak menyumbang kepada masalah. So yang ini yang saya kata problem, sebab kita kena pergi berdua. Sebab kita tak tahu doktor kan. Sebab kadang-kadang perempuan ni tapi lelaki yang penyumbang kepada masalah. Jadi sebenarnya kita kena pergi dua-dua. Untuk pujuk suami tu, itu kita punya cara lah kan. Macam mana nak bawa dia pergi jumpa doktor tu. Kepada anda dekat luar sana tu, kalau boleh try lah pujuk suami. Mungkin kadang-kadang dua-dua pun sebenarnya tak ada masalah. Cuma anda boleh mencari penyelesaian ataupun alternatif yang berbeza semata-mata untuk mendapatkan zuriat. Jadi kita pun nak tanyakan juga dengan doktor, bagaimanakah sebenarnya cara untuk kita mengatasi masalah ketidaksuburan tersebut? Mungkin ada rawatan alternatif kepada mereka yang mempunyai masalah-masalah ketidaksuburan, supaya tak kisahlah 10-20 tahun pun saya masih lagi nak dapat cahaya mata daripada rahim kita sendiri. Sebenarnya untuk nasihat saya kepada semua pasangan lah yang berkahwin, mesti amalkan gaya hidup yang sihat. Itu pun sebenarnya dah mencukupi untuk memastikan mereka boleh membalancekan ataupun mengekalkan tahap kesuburan. So ini termasuklah pemakanan yang sihat, seimbang, senaman, mengekalkan berat badan yang ideal. Saya rasa saya dapati bahawa ramai klien kita, terutamanya wanita, mempunyai masalah berat badan. So dan itu pun banyak menyumbangkan kepada masalah ketidakseimbangan hormon. So mesti mengekalkan berat badan yang ideal, elakkan pengambilan kafein yang berlebihan. Untuk lelaki elakkan merokok, wanita pun elakkan merokok, dan elakkan pengambilan alkohol, kurangkan stres, ataupun perlu amalkan satu kaedah untuk menguruskan stres. Mereka yang pasangan yang betul-betul ingin mendapatkan zuriat, mestilah rajin mengadakan hubungan seksual yang sihat secara kerap 2 ke 3 kali seminggu. Tapi kena pada waktu yang betul juga doktor. Kadang-kadang waktu yang tak subuh tu yang silap tu. Itu yang kadang-kadang kita tak boleh nak menentukan waktu subuh yang setepat-tepatnya. Sebab itu biasanya pakar kesuburan akan menasihatkan klien untuk mengadakan hubungan seksual 2 ke 3 kali seminggu. Sebab sperma boleh hidup dalam badan wanita sehingga 3 hari. So telur pada badan wanita boleh keluar bila-bila pun, tapi sperma dah setia menunggu. Itulah konsepnya. Yes. Betul. Tengok jodoh tetap menunggu anda. Jodoh dah ada dah. Okey, tetapi ini adalah soalan daripada saya sendiri. Sebab bila bercakap mengenai soalan tak ada anak ni, sedikit menyedihkan saya. Bila rata-rata ramai juga di antara kawan-kawan kita yang masih lagi belum dikurniakan cahaya mata, sanggup untuk mengambil suplemen, ada yang sanggup untuk pergi berubat, ada yang sanggup untuk berjumpa dengan orang panggil sebagai pakar-pakar bertauliah, tetapi tak bertauliah mana. Jadi mungkin doktor sendiri ada penyelesaiannya ataupun mungkin ada penjelasan. Patut ke mereka mengambil suplemen-suplemen tertentu yang belum terbukti lagi keberkesanannya, dan juga tak ada pun pengiktirafan daripada mana-mana yang mengatakan bahawa ia boleh menjadi penyebab ataupun asbab kepada kehamilan? Okey, bercakap tentang suplemen, buat masa sekarang ada sedikit kajian yang menunjukkan bahawa suplemen mungkin berfaedah kepada suami, kepada lelaki. So itu, tapi suplemen pun kita kena tengok suplemen mana. So mestilah atas nasihat pakar kesuburan ya. Tapi untuk wanita buat masa sekarang tak ada bukti saintifik yang kukuh yang boleh mengaitkan mana-mana pengambilan suplemen yang terbukti meningkatkan kesuburan wanita. Tapi satu suplemen yang memang wajib bagi semua wanita ambil, yang semua wanita yang ingin hamil disarankan untuk mengambil suplemen ini adalah folic acid. Acid folic. Itu setiap wanita yang bercadang untuk hamil
disarankan untuk ambil mengambil folic acid. folic acid. Baik. Itu terbukti. Dia macam baja untuk tanah lah. Bila tabur biji benih, insya-Allah tumbuh. Okey, kepada anda semua yang sedang seronok menyaksikan kami dalam Borak Bibir Merah, sabar, bawa-bawa tenang. Kita ada sediakan satu klip berkenaan dengan isu kita pada hari ini. Tak ada anak, jangan salahkan isteri je. Mengenai apa ya? Sama-sama kita saksikan. Dalam sebuah perkahwinan yang melibatkan suami dan isteri. So, bila tak ada rezeki lagi untuk ada zuriat, kita tak boleh menunding jari hanya sebelah pihak sebab ianya adalah rezeki bersama. Jadi kalau Tuhan dah kata ketentuannya ada rezeki, tak kira siapa yang ada masalah ke apa, itu semua daripada ketentuan Allah. Jadi kita tak patutlah menyalahkan satu sama lain sebab kita bila bersama suami isteri, kita perlu dan wajib terima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Sebenarnya tak pernah timbul soal untuk menekan atau tak menekan. Sebab benda ni adalah pemberian Allah. Jadi kalau Allah belum beri, kita kena terima hakikat bahawa Allah belum beri. Mungkin Allah akan beri dari aspek lain. Jadi kita janganlah terlalu memikirkan benda ini. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Allah. Kita hanya berusaha. Jadi tidak ada istilah tekan menekan. Min sendiri mungkin belum lagi ada rezeki untuk menimang cahaya mata sendiri, tapi pada Min, untuk wanita-wanita di luar sana, teruskan usaha. Sebagai sebuah rumah tangga kena sama-sama berusaha, bertawakal dan doa banyak-banyak. Dan yang paling penting kan, tak boleh patah semangat, tak boleh cepat kecewa, tak boleh rasa down, tak boleh. You kena kuat semangat, okey? Baiklah, masih bertemankan kami dalam Borak Bibir Merah mengenai topik kita, tak ada anak, jangan salahkan isteri je. Jadi disebabkan itu kita masih lagi bersama dengan Dr. T. Kometi selaku pakar fertility dan juga bersama dengan Suraya Burhan yang baru sahaja alhamdulillah menimang cahaya mata pertama dan mungkin akan ada tambahan lagi insya-Allah. Soalan tu dah ada dah. Sebelum ni pun sama juga kan, tapi sebab saya pembedahan, melahirkan zuriat secara pembedahan. Jadi memang doktor dah awal-awal cakap kalau boleh, betul kan doktor? 2 tahun. Sebab bila kurang daripada 2 tahun tu kita tak tahu luka-luka di dalam yang saya difahamkan 7 lapis ni belum sembuh. Betul. Jadi mungkin insya-Allah selepas ni adalah kot. At least orang lagi lah. At least orang lagi. Okey, kita bersama balik dengan topik kita pada hari ini iaitu tak ada anak, jangan salahkan isteri je. Disebabkan itu kalau macam doktor, bila kita bercakap mengenai lelaki dan juga wanita ni senang sangat untuk kita beri kerjasama. Bila kita nak kena berjumpa dengan pakar, okey, saya pergi. Okey, kalau ada apa-apa saja herba, saya makan. Apa saja suplemen, saya cuba. Tetapi di antara kaum lelaki dan juga wanita yang menjadi klien kepada Dr. Kometi sendiri, yang mana senang untuk kita nasihatkan, untuk kita bagi motivasi dan senang untuk bekerjasama sebenarnya? Kami di LPPKN, sebab kami faham problem ni, so kami di LPPKN memang mewajibkan semua klien kami hadir ke klinik kami bersama dengan pasangan. Dan bersama isteri mesti datang dengan suami. Dan kami terutamanya pada sesi pertama kaunseling dengan doktor, kedua-dua isteri dan suami perlu hadir. Baik. So pada sesi itu kami akan membincangkan apakah masalah, apakah rawatan yang sesuai dan secara terperinci kami akan bincang ya. Dan sehingga 10 tahun yang lalu ya, sedekad yang lalu, kami dapati selepas perbincangan biasanya pasangan suami isteri, terutamanya suami akan memilih kaedah rawatan yang tidak begitu banyak memerlukan penglibatan suami. Tapi sejak kebelakangan ini kami dapati di LPPKN, kedua-dua suami isteri memilih kaedah rawatan di mana penglibatan kedua-dua suami dan isteri diperlukan. Contohnya seperti kaedah permanian beradas IUI. Sebagai mereka pilih kaedah itu sebagai pilihan pertama. So ini bermaksud dengan sesi kaunseling yang efektif dan informatif. I think kedua-dua suami dan isteri mudah bekerjasama untuk menjayakan sesuatu rawatan. Betul. Itu semua bergantung kepada kaunseling kita. Kalau malas juga tak payah ada anak lah doktor. Jadi semua kepada penonton Borak Bibir Merah, mungkin anda merasakan bahawa anda dah sampai ke jalan mati. Tetapi sebenarnya apabila kita mendengarkan penerangan demi penerangan daripada Dr. Kometi, saya merasakan bahawa ini adalah di antara peluang
walau kecil macam mana sekalipun, walau kecil zarah macam mana sekalipun, masih lagi ada cahaya untuk anda mendapatkan zuriat anda. Dan kini soalan kepada Suraya lagi. Sebab antara soalan demi soalan yang saya juga terima daripada penonton-penonton kita, ada tak di antara kawan-kawan anda yang sering kali ataupun mungkin netizen-netizen ataupun followers anda yang suka jatuh hukum berkenaan dengan isu tak ada anak? Mungkin nasihat Suraya kepada mereka dekat luar sana yang suka sangat kecam orang yang tak ada anak ni. Ya, saya pasti jatuh hukum memang sekarang dah jadi standard lah kan. Biasa. Ramai orang macam senang je, okey ni sebab ni, yang ni tak jadi sebab tu. So saya sarankan agar bila benda tu tidak berlaku kepada diri kita, senang cerita, letakkan kalau berlaku dekat ahli keluarga lah yang terdekat, apa perasaan you sebagai adik-beradik atau sebagai keluarga bila salah seorang keluarga you dikatakan yelah jatuh hukum, ni sebab yang paling perempuan atau lelaki tak suka lah perkataan mandul lah. Okey, ni mandul lah, ataupun macam Fiza kata awal tadi, ni mesti suami dia ada perempuan lain dan sebagainya kan. Kurangkan atau kalau boleh jangan bercakap langsung pasal benda tu, sebab emosi seseorang yang mencuba untuk hamil ni sangat-sangat senang untuk terganggu. Sebab dia dah fikir dengan tak ada zuriatnya, dengan orang bercakap pasal dia lagi, dengan pasal suami lagi. Jadi kalau boleh, kalau benda-benda tak penting tak perlu cakap. Itu yang saya sarankan. Lebih mudah. Jadi tak menghiris perasaan sesiapa. Melainkan sebab ada time juga waktu saya proses untuk hamil, orang kata macam tak apa, lepas ni mesti your turn. Saya tak suka juga benda tu. Sebab macam nak cakap saya punya turn. Dia seolah-olah macam bagi harapan, tapi of course saya nak benda tu berlaku, tapi dia kata tak apa, lepas ni mesti you confirm, bulan depan mesti you hamil. Okay, please, kalau boleh benda macam tu pun jangan cakap. You just senang kalau rasa benda tak perlu cakap apa-apa. Lebih baik. Melainkan saya sendiri yang kata, you rasa I boleh pregnant tak? Okay, itulah yang cerita kan, kita yang cakap. Tapi kalau you tak payah pandai-pandai, itu je lah saya sarankan. Sebab saya pasti, macam saya sekurang-kurangnya 6 tahun saya menunggu. Ada yang pernah mesej saya 15 tahun, 20 tahun mencuba, masih tak ada peluang kan. Jadi saya faham perasaan mereka macam mana. Baik. Okey, itu adalah di antara nasihat daripada Suraya sendiri. Kalau boleh jaga kata-kata kita. Kerana kadang-kadang macam kata-kata ni lah yang akan menikam dekat dalam jiwa kita. Dan mungkin daripada Dr. Komiti sendiri, saya tahu Dr. Komiti ni adalah di antara mereka yang pandai berkata-kata dan pandai untuk menaikkan lagi keyakinan kepada mereka yang cuba untuk hamil ataupun mendapatkan zuriat. Nasihat Dr. Komiti kepada mereka dekat luar sana yang sedaya upayanya cuba untuk mendapatkan cahaya mata. Okey, nasihat saya adalah kebanyakan masalah kesuburan, sama ada masalah pada suami ke, masalah pada isteri ke, ataupun memang tak ada punca penyebab yang kita boleh kenal pasti, kita ada cara rawatan yang boleh membantu mereka untuk menimang cahaya mata. Ada pasangan yang of course pertama sekali mereka mestilah berjumpa dengan pakar fertility, menjalani pemeriksaan, ujian-ujian asas yang perlu, dan daripada itu kita pakar akan berbincang tentang rawatan ya. So ada setengah pasangan yang cuma memerlukan kaunseling seksual saja, ada yang memerlukan bantuan ubat kesuburan beserta dengan rawatan seperti permanian beradas, IUI ataupun teknik bantuan konsepsi seperti IVF, ICSI dan sebagainya. So apa yang saya ingin katakan adalah kebanyakan masalah kesuburan kita boleh memberi rawatan. Kebanyakan pasangan suami isteri, terutamanya suami, beranggapan bahawa diri mereka adalah mandul ya, seperti saya kata tadi ya. Jika mereka tiada zuriat ataupun jika mereka pergi berjumpa dengan doktor kesuburan, maksudnya mereka mandul. Actually saya ingin tekankan di sini bahawa masalah kesuburan tidak bermakna mandul. Ya, cuma kurang subur saja. Kurang subur dan perlukan sedikit bantuan untuk mereka berjaya menimang cahaya mata. So kalau mereka boleh mengconvincekan diri mereka bahawa inilah hakikatnya, so mereka perlulah tampil untuk mendapatkan rawatan, mendapat khidmat nasihat dan rawatan secepat mungkin, seawal mungkin. Sebab lagi lama duration, tempoh masa masalah kesuburan tu, lagi susah untuk mendapat
cahaya mata. Baik, selepas mendengar penjelasan daripada Dr. T. Kometi, saya merasakan bahawa ramai wanita dan juga pasangan dekat luar sana dah tak sabar-sabar untuk ke LPPKN untuk mendapatkan lagi penjelasan daripada Dr. T. Kometi. Punya apa? Punya rasa macam boleh ada chance Ya, lagi, boleh, ada boleh. peluang lagi ni. Tapi minta maaf lah ya, saya bagi tahu awal sampai bulan Mac 2021 dah full. 2021 dah full. Punya hebat Dr. T. Kometi. Jadi kita harapkan agar topik Borak Bibir Merah untuk siri ke-11 iaitu berkenaan dengan tiada anak. Jangan salahkan isteri dia. Diharapkan anda semua akan membuka mata dan juga mengubah persepsi masyarakat mengenai ketidaksuburan sebenarnya jatuh kepada wanita sahaja. Dan diharapkan juga anda akan ingat bahawa kita jangan ambil kejatuhan dan jangan setakat menghukum ataupun jatuh hukum untuk menetapkan sama ada manusia lain adalah mandul ataupun tidak. Dan kita harapkan anda semua akan sharekan Borak Bibir Merah melalui sosial media anda, Instagram, Facebook, YouTube Sinar Plus dan juga Sinar Harian. Terima kasih kita ucapkan kepada Suraya di atas perkongsian. Terima kasih juga kepada Dr. T. Kometi kerana sudi memberikan penjelasan. Dan kepada anda semua yang mungkin nak saksikan Borak Bibir Merah, topik apa pada minggu hadapan, sama-sama kita tunggu. Assalamualaikum.